Al-Quran memberi petunjuk kepada perjalanan kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita mengikut petunjuk Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan, wal Furqan, dan dia pembeza antara perkara yang benar dan juga benda yang salah. Dalam Al-Quran menceritakan perkara-perkara yang salah yang tidak boleh kita lakukan kerana dia merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, dia bukan sahaja mengikut suruhan-suruhan Allah, malah dia juga mentaati kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Bila kita berada pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk tidak makan pada waktu siang hari, tidak minum pada waktu siang hari. Itu merupakan tegahan yang sebelum ini kita boleh laksanakan perkara itu. Sebelum ini halal bagi kita, tetapi bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman, yang mukallaf, yang berpuasa, maka dia diharamkan daripada perkara-perkara yang dihalalkan sebelum ini. Ini menunjukkan orang yang beriman itu dia mentaati perintah Allah, bukan sahaja dalam suruhannya, tetapi dia juga mentaati perintah Allah dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiganya, istimewanya Ramadan ini, kerana di dalam bulan Ramadan ini sahaja adanya malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa dia malam Al-Qadr itu? Malam Al-Qadr itu malam limpahan kebaikan, gandaan kepada setiap kebaikan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Gandaannya 1000 bulan. Kita beribadah biasa pada hari-hari biasa, ada gandaannya, tetapi tidak sampai 1000 bulan. Jadi bila datangnya bulan Ramadan, ada satu malam, yang malam itu disebutkan malam Al-Qadr. Dia memberi gandaan kepada kebaikan yang kita laksanakan 1000 bulan kebaikan. Kita membaca Al-Quran satu malam, kita dapat gandaan selama 1000 bulan. 83 tahun lebih. Ini kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, yang keempatnya, dalam bulan Ramadan ini terbukanya pintu syurga. Terbukanya pintu syurga, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, apabila menjelmanya Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi Qadhi Iyad berkata, boleh ditafsirkan secara zahirnya dan hakikatnya, yang mana pintu-pintu syurga itu memang dibuka kerana terbukanya amal, banyaklah limpahan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka pula memang ditutup dan syaitan-syaitan dirantai sebagai tanda kemuliaan dengan masuknya bulan Ramadan itu. Di samping syaitan dirantai untuk menegah mereka daripada mengganggu dan memperdaya orang-orang yang beriman untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya bulan Ramadan juga, datangnya bulan Ramadan dikatakan Ramadan ini merupakan bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dengan ibadah puasa tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan akan redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam bulan Ramadan juga ada ibadah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yang kita sebut sebagai solat tarawih itu. Maka sesiapa yang solat qiyam Ramadan itu dengan penuh keimanan sehingga selesai, maka Allah telah memberikannya garisan ayyam sepanjang malam. Itu kelebihan.
yang kita dapat. Dan Nabi juga bersabda daripada peringatan daripada Rasulullah SAW, telah diberikan keampunan kepada orang yang beriman dengan penuh keimanan, diberikan keampunan kepada orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka Nabi peringatkan, akan celakalah seseorang yang dikunjungi Ramadan, kemudian Ramadannya berlalu pergi sebelum dosanya diampunkan. Menggambarkan kepada kita, Rasulullah SAW amat menggalakkan kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, maka dengan kehadiran Ramadan, dengan kelebihan-kelebihan yang terbentang luas kepada kita, maka ambillah peluang. Sementara kita masih diberikan kekuatan, sementara kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini merupakan peluang kepada kita. Jadi kita sempurna dengan bulan Ramadan yang penuh keampunan ini. Nabi mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha supaya setiap hari, setiap kali kita berdoa, jangan lupa akan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna, fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah, Engkau merupakan orang yang suka kepada keampunan, maka ampunkanlah kami, ampunkanlah aku, ya Allah. Jadi itu merupakan seruan dalam bulan Ramadan secara khususnya untuk kita meneruskan amal-amal kita ini. Semoga kita bertemu lagi dalam tazkirah yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.